الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Daripada Nabi SAW, baginda bersabda, adalah tanda baiknya Islam seseorang ialah bila dia meninggalkan apa yang tiada kait mengait dengannya. Setiap orang yang sudah teguh Islamnya dan benar keyakinannya, maka dia tidak akan membuat apa yang mengait dengan dirinya serta meninggalkan apa yang tiada mengait. Melakukan apa yang tiada kena mengena dengan dirinya itu adalah kerja orang-orang yang kurang kerja, yang suka omong kosong, yang akan diharamkan keredaan Tuhannya. Orang yang tiada beramal dengan apa yang disuruh lalu mengerjakan apa yang tiada disuruh, inilah yang dikatakan pengharaman yang sebenarnya, maut yang sebenarnya, dan penghalauan yang sebenarnya. Kerjamu dengan dunia itu memerlukan niat yang baik. Kalau tidak, maka engkau akan terkutuk. Berusaha untuk membersihkan hatimu terlebih dahulu, kerana itulah yang wajib. Kemudian baru berusaha untuk mendapatkan makrifat. Jika engkau sia-siakan yang pokok, yang pokok, yang asas, nanti tidak akan diterima daripadamu usahamu membuat yang cabang, yakni yang sunat. Tidak berguna bersihnya anggota badan sedang hati terus najis. Bersihkan anggotamu dengan sunnah Nabi, dan bersihkan hatimu dengan mengamalkan apa yang disuruh oleh Al-Quran. Jagalah hatimu supaya anggota badanmu terjaga. Setiap bekas berwarna dengan apa yang ada padanya, dan apa yang ada pada hatimu akan ternyata pada anggota luarmu. Pakai akalmu. Ini bukan amalan siapa yang meyakini dirinya akan mati serta meyakini datangnya mati. Amalan ini bukanlah amalan orang yang mengharapkan dirinya bertemu dengan Allah Ta'ala serta bimbang akan penghisabannya dan soal jawabnya. Hati yang bersih, penuh dengan tauhid, tawakal, yakin, taufik, ilmu dan iman, dan dirinya sangat hampir pula kepada Allah Ta'ala. Dia melihat semua manusia dengan pandangan lemah, hina dan fakir, dan dalam pada itu pula dia tidak pernah takabur kepada anak kecil bila melihatnya. Tetapi bila bertemu dengan orang-orang kafir munafik, orang yang menderhaka, dan dia umpama seekor binatang buas, semua itu ialah kerana gairah terhadap Allah Ta'ala. Mereka itu dalam pandangannya seperti sepotong daging yang dilemparkan untuk dimakan. Dia akan merendahkan diri dan tawaduk bila berhadapan dengan para salihin muttaqin dan orang-orang yang wara'. Allah telah menyifatkan kaum yang begini sifatnya dengan firman-Nya, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, sangat kasar terhadap orang-orang kafir dan berlemah lembut di antara sesama sendiri. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada majlis yang ke-60 pada muka surat 469, bila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi menyebut dalam tazkirahnya ini, peringatannya ini, tentang betapa penting perihal masa dan betapa penting perihal yang berkait dengan keutamaan dalam pelaksanaan.
Maka beliau membacakan kepada kita satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda keindahan kesempurnaan Islam seseorang, meninggalkan apa yang tiada kait mengait dengannya. Baik, hadis ini yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahmatullahi alaih dalam kitab beliau, dia menyatakan bahawa hazal hadis aslun min usulil adab. Hadis ini merupakan asas kepada adab. Apakah yang dimaksudkan dengan adab? Iaitu kesempurnaan akhlak seseorang. Bila kita sebut seorang itu beradab, maknanya sempurna akhlak dia. Orang ni berakhlak, orang ni yang beradab. Kita tahu adab lebih tinggi pada, dari sudut makna khususnya, lebih tinggi daripada makna akhlak. Sebagaimana yang disebut, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mengadabkanku, mentakdibkan aku. Maka ia sebaik-baik yang menjaga dan yang memberi adab kepadaku. Kan itu seringkali para ulama menyebut tentang adab. Adab seorang pelajar, adab seorang guru, adab sebagai orang muslim, adab orang solat. Adab lebih tinggi daripada nilai akhlak. Walaupun ia juga memberi maksud yang sama, orang yang beradab, orang berakhlak, tapi secara makna khusus. Maka Imam Ibn Rajab ketika mana membacakan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, antara tanda kesempurnaan Islam seseorang, meninggalkan apa yang tiada kaitan dengannya, iaitu adab yang tinggi. Antara perkara yang Allah Ta'ala cemburu kita lakukan, yakni marah, murka. Bila kita tidak menghargai waktu yang diberikan kepada kita, umur. Setiap manusia Allah Ta'ala beri umur. Setiap manusia Allah Ta'ala beri kepadanya masa. Umur dan masa ini digunakan untuk perkara yang memberi manfaat. Dan manfaat paling utama, manfaat untuk dirinya sendiri supaya bebas daripada api neraka, supaya mendapat syurga dan mendapat redha penciptanya. Maka orang yang paling bodoh yang gagal memberi manfaat untuk dirinya, gagal melakukan perkara yang memberi faedah pada dirinya, maka seboleh-bolehnya, bahkan sekurang-kurang kita sebagai manusia, memberi manfaat untuk diri kita. Dan kalau atas lagi, dia memberi manfaat pada orang lain. Tetapi persoalan pertama yang perlu kita lakukan, seorang tidak mungkin naik ke tangga kedua sebelum tangga pertama. Seorang tidak mungkin melalui sesuatu dengan meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Kalau orang yang sebenar, ketika mana dia nak menjadi manfaat untuk orang lain, dia terlebih dahulu memberi manfaat untuk dirinya. Siapa yang mampu memaksimumkan segala apa yang ada sekelilingnya untuk memanfaatkan dirinya, maka orang inilah yang boleh memberi lebihan manfaat yang ada pada dirinya pada orang lain. Umpama, orang kalau ada duit, dia boleh beri duit pada orang lain. Kalau orang ini duitnya pun tak cukup, dia tak boleh beri pada orang lain. Kata para pujangga Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa, dia tak boleh memberi. Maka seorang yang kita tengok banyak beri manfaat pada orang lain sebab dia dahulu memberi manfaat pada dirinya. Dan bagaimana kita nak beri manfaat pada diri kita? Hadis ini jawab, min husni islamil mar'i. Islam yang sempurna seseorang itu, tarkuhu ma la ya'ni, tinggal apa yang tiada kaitan dengannya, tinggal apa yang tidak memberikan pahala padanya, tinggalkan perkara yang memberi mudarat kepadanya, tinggal perkara yang memberi penghinaan padanya, tinggal perkara yang memberikan kerugian kepadanya, tinggalkan perkara yang menjadikan dia jauh dari Allah, tinggalkan perkara yang menjadikan dia dimurkai oleh Allah, tinggalkan perkara yang menjadikan dia jauh daripada orang soleh, orang baik-baik. Dengan bahasa mudah, tinggal semua benda yang tidak memberi manfaat kepada agama dia. Kerana itu para ulama
menyatakan seperti Imam Hasan Basri radhiyallahu ta'ala anhu, bila beliau mengatakan alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abd ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Tanda Allah Ta'ala tak peduli seorang hamba, Allah jadikan dia melakukan perkara yang tak ada kaitan dengan hidup dia. Tanda Allah Ta'ala tak peduli dia, Allah Ta'ala menjauhi dia, yang menjauhi seorang hamba bila mana dia disibukkan dengan perkara yang tidak beri manfaat pada dia, tidak manfaat akhiratnya, tidak juga dunianya, tidak manfaat agamanya, tidak juga manfaat kepada dirinya sendiri. Kerana itu kata ulama, man sa'ala amma la ya'ni sami'a ma la yurdi. Siapa yang suka tanya benda yang tak ada kaitan dengannya, dia akan dengar sesuatu yang akan menyakitkan hati dia. Pada antara sebab para ulama menyebut, selain daripada hadis ini terang jelas menyebut tentang bagaimana sikap kita orang beriman, apa yang tak ada kaitan dengan kita, perkataan, perbuatan, fikiran, kebimbangan yang tak ada kaitan, maka jangan kita pedulikan. Terdengar perang jauh sana, kita macam mana perang, menang kalah, tak payah peduli dah, tak ada kaitan dengan kita. Benda jauh. Kita berfikir sesuatu tentang masa depan. Kita tidak memiliki masa depan, kita juga tidak boleh meramal masa depan. Maka jangan peduli sangat. Benda tak ada kaitan dengan kita. Sebab perkara itu boleh berlaku mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan mengikut apa yang kita fikirkan. Maka bila kita suka tanya apa yang tak ada kaitan, last kali kita akan mendapati sesuatu yang menjadikan kita benci. Tuan-tuan tengok, sebenarnya untuk bahagia tak susah pun. Untuk seorang bahagia tak susah. Untuk seorang gembira tak susah. Untuk seorang redha juga tak susah. Tapi kenapa kita dapatinya susah? Kalau kita tengok alam haiwan sebagai contoh, haiwan cuma makan sikit makanan cukup bagi dia, senanglah dia. Dia tak ada simpan, dia tak ada sorok, maka apa yang dia dapat cukup. Kita tengok pula manusia, Allah jadikan manusia ni ada tabaqat, berperingkat-peringkat. Ada orang kita tengok duduk bawah jabatan, maka dia sudah seronok dengan kehidupan macam tu. Ada orang sekadar mendapat makanan biskut kering, roti kering, cukup dengan makanan seumpama itu. Ada orang yang sekadar mandi tepi parit, cukup baginya keadaan seperti itu. Ada orang duduk dalam kemah je, duduk dalam kemah, bagai duduk pada pondok-pondok buruk, cukup bagi dia. Artinya benda ni tak susah untuk redha. Tapi bila kita cuba menjadikan benda tu sulit, sebab kita ada demand kita ada kehendak kita yang melampau, akhirnya kita dapati syukur susah, nak redha susah, nak bahagia susah, nak kenyang pun susah. Orang dulu kenyang dengan sikit makanan, sedikit air kenyang. Orang sekarang makanan penuh meja tak kenyang lagi. Orang dahulu cukup dengan berapa sen duit untuk dia belanja. Orang sekarang duit dalam bank berkepuk pun tak cukup lagi. Nipu lagi. Ambillah contoh orang yang mudah dapat ketenangan dan bahagia. Jangan duk lihat orang yang agak sukar mendapat kebahagiaan. Tak mungkin dia bahagia melainkan tidur pada tilam yang empuk, pada hotel yang mewah, pada rumah yang agam, bola rasa cukup. Padahal ada orang cukup dengan tidur yang sederhana, yang biasa, maka mampu memuaskan keperluan dirinya. Oleh sebab itu kita belajar daripada orang yang sedikit berbanding belajar daripada orang yang banyak. Maka itu kebahagiaan. Dan di antara kebahagiaan itu, bila mana kita tak peduli benda yang tiada kaitan dengan kita. Kadang-kadang kita nak suruh rantaian maklumat tu lengkap untuk kita bahagia. Kita nak tahu jiran sebelah anak dia macam mana, nak tahu. Tidak, kita tak bahagia. Kita pun nak tahu jiran sebelah anak dia bujang ke kahwin lagi. Kalau tak tahu, kita pun susah hati. Kita pun nak tahu keadaan orang lain, suami dia kerja kat mana, gaji berapa angka.
Kita nak tahu. Sehingga kalau kita tak dapat tahu benda tu, terputus kebahagiaan kita. Ada orang macam tu. Kan itu kita lihat, yang wujudnya TikTok, wujudnya Facebook, kan orang nak tahu tentang orang lain. Kita nak tahu dia makan kat mana, berapa bil dia bayar, dia pakai kereta apa, berapa buah dia ada. Kita nak tahu bini dia, anak-anak dia. Kita nak tahu dia ni rumah kat mana. Kita nak tahu dia beli barang kat mana, dia makan kedai mana. Sifat nak ambil tahu tadi menjadikan manusia cepat menyambut segala, kita katakan, teknologi hari ini yang cuba untuk beritahu semua tentang orang lain. Kita pun nak tahu. Dan tahu dia kahwin pakai mak andang mana, dia order berida mana. Kita nak tahu fotografer ni dari mana. Semua benda kita nak tahu. Lalu bila kita tak tahu tentangnya, maka kita tak bahagia. Kita nak belajar untuk tidak menjadikan pengetahuan kita tentang hal ini bukan pengetahuan yang penting. Kita nak belajar. Artinya hal-hal yang berkait dengan orang lain, kita tak menjadikan ia benda penting dalam hidup kita. Ia bukan perkara keutamaan. Untuk kita nilai orang lain bukan keutamaan. Bukan kadang kita ialah sibuk menilai diri sendiri. Kata ulama, antara tanda seorang muhasabah yang betul, sebagaimana kata Maimun bin Mihran, dia muhasabah dirinya lebih daripada dia muhasabah orang lain. Kita kadang-kadang tanya kenapa dia buat macam tu, kenapa begitu, kenapa begini. Dia tak muhasabah diri dia. Kenapa dia buat macam tu, kenapa dia buat macam ni. Dia duduk pertikai orang lain. Maka ini tanda dia mengambil berat hal orang lain. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, 3 perkara tanda orang tu punya akal yang kuat. Salasatun tazidu fil aql. Ada 3 perkara yang menjadikan akal orang tu kuat, yang gagah, matang, bijak, jauh pandangnya. Akal kita. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mujalasatul ulama. Duduk dengan ulama menjadikan akal kita kuat, akal kita besar, akal kita gagah. Duduk dengan ulama. Maksud duduk dengan ulama, belajar dengan dia. Kita belajar. Kita dengar apa nasihat dia, kita dengar apa bicara dia, kita dengar apa solusi dia dalam semua hal. Kerana semuanya itu akan menajamkan akal kita, kuat akal kita. Sebab itu nak suruh anak-anak kita cerdik, bawa bersama dengan kita, biar dia dengar bicara ulama, biar akalnya lebih matang dari usianya. Ini kita kadang-kadang usia dah 60 tapi akal macam budak-budak, buat lagi perkara yang merugikan. Kita nak orang yang umurnya 20-an tapi akalnya macam 60. Bersungguh-sungguh dalam ibadat, bersungguh-sungguh dalam taat, bersungguh-sungguh dalam buat baik, bersungguh-sungguh menjauhi dosa. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mujalasatus salihin. Dia duduk dengan orang baik-baik, berkawan dengan orang baik-baik, maka akalnya bagus. Tak fikir benda buruk-buruk, tak bercakap hal yang merugikan. Semua yang dengar baik-baik belaka, maka akalnya jadi bagus. Dan yang ketiga kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ialah tarkul kalam fi ma la ya'ni. Tinggalkan perkataan yang tiada kaitan dengannya. Tiada kaitan. Ada seorang ulama namanya Hasan bin Abi Sinan rahmatullahi alaih. Satu hari dia lalu kat satu bangunan, tiba-tiba terdetik nak tanya, bangunan ni bila dibina? Mata buniyat hazil imarah. Bila bangunan dibina? Dia rasa nak tahu. Tiba-tiba datang muhasabahnya. Apalah kamu duk menyibuk bila dibina? Menyibuk buat apa? Akan kuhukum dirimu dengan berpuasa selama setahun. Sibuk tanya-tanya. Tadi tanya benda tu, ia tak ada kaitan, tapi taklah teruk sangat berbanding kita. Kita tanya kenapa dia bercerai, tanya. Nak tahu juga. Kenapa laki dia kahwin lagi, nak tahu juga. Kenapa anak dia bodoh sangat, tak ada A, nak tahu juga. Kenapa anak dia cerdik sangat, sampai habis A dia ambilnya. Kenapa kita nak tanya? Sebab apa nak tahu?
Faedah apa nak tahu? Kita tahu kenapa dia kahwin tu besar sangat majlis kahwin dia. Yang ni pula tanya kenapa dia kahwin ringkas sangat kahwin dia. Yang ni pula nak tahu kenapa dia ni anak ramai sangat. Dia buat apa? Anak ramai. Ni nak tahu kenapa anak dia sikit sangat. Kita sibuk dengan benda-benda macam ni. Dan bersungguh kita, bersungguh cari, jumpa orang, kita pun susu masalah dan maklumat. Dan ini lagi teruk pada apa yang ulama' tu tanya tentang diri dia. Bila bangunan dibina? Berbanding kita hari ni bercakap hal orang-orang lain. Ia berkait dengan, kita katakan, maruah orang. Bahkan dia juga berkait dengan aib, keaiban seseorang. Yang ini banyak kita bercakap hal-hal keaiban orang, hal-hal kekurangan orang, hal-hal tujuan kita merendahkan orang. Sebab menjadi perangai manusia akhir zaman, dan ini penyakit akhir zaman, dia makin membarah, membesar, merendahkan orang. Makin kita berada pada akhir umur dunia, sifat sombong makin membesar. Kenapa? Kerana syaitan telah menjadi juara mengatasi manusia dan memindahkan sifat sombongnya pada manusia. Akhirnya sombong menjadi kebanggaan. Sombong tu jadi kebanggaan. Maksudnya, dulu sombong orang marah. Kita marah, semua orang sombong ni kita marah. Siapa pun tunjuk sombong, kita marah. Siapa yang cuba tunjuk sombong, tak kira bab. Hari ni siapa pun tunjuk sombong, kita like dia. Bagus, bagus, bagus. Ini bagus. Kita puji orang tunjuk sombong, dan kita nak berperangai macam orang sombong. Dia tunjuk harta ni banyak dengan sombongnya, kita pun like, dan kita pun nak jadi macam dia. Nak berkata, bercakap bahasa dia, nak berjalan dengan cara dia. Ini dia tanda akhir zaman. Dulu saya katakan akhir sifat sombong, orang cela, orang hina. Satu hari nanti orang akan bina sifat sombong, sehingga karakter sombong itu menjadi kemuliaan. Karakter sombong, baik harta, baik ilmu, baik pengaruh, baik populariti, sehingga dia menjadi suatu kebanggaan. Suatu hari ini orang sombong-sombong mula diangkat, sehingga sampai peringkat mereka mencabar hukum Allah. Orang masih suka lagi dia yang sombong-sombong, yang tukar jantina, yang bercakap bahasa yang tak elok, yang buat perkara tak elok, terang-terangan salah, tapi penyokong dia ramai. Penyokong dia ramai. Yang tawanya macam langsui, penyokong ramai. Juta penyokong. Orang tak nampak sombong tu keaiban. Dia kata sombong ni marketing. Cara sombong tu memasarkan produk untuk jadi kaya. Akhirnya wujud watak-watak sombong yang dikagumi, bukan lagi yang dikecam atau yang direndahi. Ini tanda kiamat. Bila sombong menjadi sifat bangga. Ya, sombong ialah orang bangga. Maksudnya lah sombong tadi bukan lagi keaiban bagi seseorang. Bagus. Baguslah dia sombong. Kita pun nak sombong macam dia. Dan kita pun latih anak-anak kita biar sombong macam dia. Akhir sombong jadi contoh, bukan lagi tawaduk. Tapi bila tawaduk tidak menjadi contoh, sombong jadi contoh, maka keluarlah apa yang disebut oleh Rasulullah ini. Apa dia? Kita peduli banyak hal benda yang tak ada kaitan dengan kita. Kita buat banyak perkara yang tak ada kaitan dengan kita. Tak ada kaitan dengan akhirat kita, tak ada kaitan dengan syurga kita, tak ada kaitan dengan kehidupan kita sebenar. Akhir buatlah perkara-perkara yang menjadikan kita mulia pada pandangan manusia, dengan menunjukkan kita lebih daripada dia. Sebab itu kata para alim ulama, bila seorang tadi buat perkara yang tiada kaitan dengannya, itulah tanda Allah Ta'ala membenci dia. Khudlanullah. Kita kalau bercakap benda yang tak ada kaitan, tak ada faedah, kita buat benda yang tak ada kaitan, tak ada faedah, kita fikir apa yang tak ada kaitan, tak ada faedah, itu tanda khudlanullah. Khudlan maksudnya ialah pembiaran Allah. Allah biar je dia, tanpa Allah beri taufik kepada dia. Kalau kita sebut bagaimana para ulama salafus salih
dalam mereka menjaga diri mereka, jangan buat perkara yang tiada kaitan. Bahkan mereka membilang kata-kata mereka, sebagaimana mereka membilang perbuatan mereka. Ni buat, ni jangan buat. Setiap kali mereka nak buat, mereka fikir ni boleh buat, tak boleh buat. Setiap kali mereka nak cakap, mereka kira percakapan mereka, berapa patah perkataan boleh menyampaikan hajat, supaya mereka tidak buat sesuatu yang tiada kaitan dengan mereka. Bahkan kata mereka, di antaranya apa yang disebut oleh Muhammad bin Ajlan rahmatullahi alaih, innamal kalamu arba'. Bila kita nak bercakap, cuma 4 perkara. Yang pertama, kata mereka, antazkurullaha ta'ala, iaitu zikir pada Allah. Itu perkataan yang kita nak banyakkan. Perkataan paling kita nak banyakkan dalam hidup kita supaya tak terjebak dengan melakukan perkara tiada kaitan, ialah banyakkan berzikir. Datang hari Jumaat, banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Biar minggu lepas 1000, minggu ni 2000, minggu depan 3000. Kita makin tua makin banyak selawatnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar sampai mati berselawat. Demikian juga zikir-zikir lain, istighfar. Biar kita sentiasa istighfar, duduk saja sementara tunggu nak tidur, payah nak tidur, istighfar. Jangan biarkan masa tu kosong macam tu. Perkataan banyak. Bila kita banyakkan perkataan kita zikir pada Allah, maka kita terselamat daripada bercakap benda yang tiada kaitan dengan kita. Yang kedua, kata ulama, ialah taqra'ul Quran, baca Quran. Supaya kita terselamat daripada perkara yang tiada kaitan dengan kita, banyakkan baca Quran. Pagi baca tak Quran, saat kita baca masa nak tidur je. Jangan. Quran ni bukan baca masa nak tidur je, pada semua masa kita. Okay, saya dah ubah Ustaz. Saya mulakan masa nak tidur saya baca, masa bangun tidur saya baca. Habis tengah hari, petang, banyak kan. Maka lepas zuhur saya baca, lepas asar saya baca. Bahkan saya iring bacaan Quran saya setiap solat fardu saya. Bagus, kita pun makin tua. Saya iring setiap bacaan Quran pada solat sunat saya. Demikian kita memperbanyakkan baca Quran. Kita kagum dengan orang yang umur tua dengan membaca Al-Quran. Ada makcik tu dia boleh khatam 3 hari sekali, dia boleh khatam baca. Dia suami pun dah mati, anak-anak pun dah besar, benda dia nak buat baca Quran. Dia pandai manfaatkan usia tua dia. Ada orang Allah Ta'ala dah beri peluang banyak, anak besar, pasangan mati, tapi tak reti manfaat lagi. Dia duduk tengok TV juga, dia tak reti manfaat. Sebab itu kita nak belajar. Bukan sekadar baca Quran sebelum tidur, baca Al-Mulk cukuplah, baca Al-Waqi'ah cukuplah, subuh-subuh baca Yasin cukup. Kita nak kalau boleh setiap waktu baca. Sikit banyak itu berkaitan kemampuan kita, tapi secara waktu kita nak perbanyak. Sebab Allah sebut dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah-mudah dalam Al-Quran. Masuk kadar sikit banyak terpulang, tapi waktu ya banyak. Waktu-waktu baca Quran tu perlu diperbanyakkan. Kadar banyak baca Quran tu terpulang pada kita. Maksudnya saya lepas zuhur baca sikit, lepas asar baca sikit, untuk jadikan ia sebahagian daripada bacaan kita. Yang ketiga, kata ulama, iaitu kamu tanya tentang ilmu untuk kamu dapat ilmu. Perkataan tu ada 4. Pertama zikir, yang kedua baca Quran, yang ketiga ilmu. Dia tanya ustaz kita, ustaz apa hukum ni, apa hukum ni, maka itu perkataan yang memberi manfaat. Sebab itu dalam otak kita ni kena sentiasa ada persoalan ilmu. Orang kalau dia minat ilmu, dalam otak dia sentiasa ada persoalan ilmu. Orang tu kalau dia bukan jenis orang berilmu, dia tak tahu nak tanya apa, itu tanda dia tak berilmu. Saat saya nak tanya tapi tak tahu nak tanya apa, maknanya awak tak berilmu. Belajar sampai awak mampu bertanya. Kerana orang yang benar-benar alim, dalam kepalanya sentiasa ada persoalan. Sentiasa ditanya persoalan. Dia tanya, apa hukum tu, apa hukum ni. Tapi kalau kita macam tak ada soalan nak tanya, tapi banyak benda kita tak tahu. Banyak benda kita tak tahu, tapi tak tahu soalan ni. Kalau duduk ulama tanya, awak nak tanya apa? Tahu nak tanya apa. Tapi kalau ustaz tu tanya dia, rebah dia, tak apa, awak tak nak tanya, saya tanya awak. Saya tak pandai. Kalau tak pandai, awak tanya.
Sebab itu soal jawab merupakan akhlak para ulama, akhlak pada penuntut ilmu sebenar. Kalau hari ini tuan-tuan dalam otak tak ada persoalan apa-apa, berarti belajar kita belum mempengaruhi ilmu kita. Maksudnya belajar kita tak mencapai ilmu kita. Kerana orang belajar sebenar, dia akan mencapai suatu tingkat bertanya. Siapa pun nama belajar, dia akan berada pada peringkat tanya. Sebab itu kami dulu, waktu kami belajar, dan kepala kami macam-macam soalan nak tanya. Kita baca kitab lughah bahasa Arab, semua benda nak tanya. Setiap kali kita baca nak tahu bahagian ni kenapa. Kita belajar fiqh nak tanya. Sampai jenuh tok guru kita layan. Soalan banyak ni, berpuluh soalan. Ada lagi soalan. Pantang suruh tanya, kita tanya. Tak suruh tanya pun kita tanya. Kenapa? Bila pengaruh belajar tu betul, dia timbulkan persoalan. Sebab itu ahli falsafah dulu, bila dia melihat rakyat tak suka bertanya, bila rakyat tak suka bertanya, maka lahirlah pemimpin autokrasi zalim. Sebab rakyat tak suka tanya, ikut je lah. Kalau kita belajar tentang cerita negara bertamadun, negara bertamadun ni, pemerintah mereka tak boleh buat undang-undang melainkan rakyat akan tanya. Kenapa? Sila jawab. Ini yang berlaku pada semua negara maju hari ini. Bila nak buat, rakyat tanya. Kenapa? Dia tak macam negara yang disebut autokrasi ataupun negara diktator. Rakyat tak boleh tanya. Dia buat, rakyat tak boleh tanya. Ada negara pemerintahnya wajibkan bangunan semua warna putih, tak boleh warna lain, rakyat tak tanya. Dan kereta pun semua warna putih. Satu negara atas dunia ni, bila pemerintahnya bersikap seperti Tuhan, dan negara ni adalah negara yang pelancong paling rendah di dunia, kemasukannya 5,000 setahun. Ini negara Islam, tapi pemerintahnya bertindak seperti Tuhan, sebab rakyatnya dilarang bertanya. Bangunan mesti putih, kereta mesti putih. Kemudian dia ada buat satu buku agama di sini, tapi ngaku Islam, untuk rakyatnya baca sebagai silibus. Yang penting rakyatnya tak ditanya kenapa. Tanya satu jenayah. Kita semenjak dulu, kisah pemerintah diktator ialah jangan tanya. Tapi datang Islam kata tanya. Kali itu yang boleh menyembah berhala sebab dia tak nak tanya. Yang boleh sembah berhala, yang boleh sekutukan Allah, kenapa benda itu berlangsung? Kerana mereka tak nak tanya. Yang menjadikan Isa itu Tuhan, anak Tuhan, kerana mereka tak nak tanya. Bila seorang pendakwa Islam kata pada seorang Kristian, baik, kamu dalam pemahaman kamu bahawa Nabi Isa disalib, ya, dan dia mati, ya, dan dia mati selama 3 hari 3 malam, ya, masa tu dunia siapa takbir? Kamu kata Tuhan tu mati. Saya tak fikir pula benda tu, tak tertanya pula benda tu. Ya, kerana gereja mengajar jangan tanya. Datang Islam, Islam kata tanya sampai kamu tak ditanya. Kalau kamu tak ditanya, biar kami jawab benda yang kamu patut tanya. Itu yang kita bila tengok para ulama, dia cakap benda yang menjadikan kita tertanya-tanya terjawab. Tapi itu belum cukup sehingga kita datang rasa nak tanya. Kalau saya katakan tuan-tuan belajar tapi tak ada keinginan, tak menumbuhkan, tak menjadikan keinginan ingin bertanya, maka kita belum memberi kesan. Yang kita belajar tak beri kesan, sehingga kita sentiasa tanya kenapa. Maka tak timbullah ta'assub. Ustaz cakap dengar je, tak tanya Ustaz kenapa. Kena gini, kan Rasulullah ajar kita begini, kan hukum syariatnya begini, secara dalil aklinya begini. Oh ya, itu Islam. Islam ni agama tanya. Sebab itu Rasulullah marah bila ada sahabat tak nak tanya. Si Nabi kata apa? Miftahul ghayyi soal. Anak kunci kepada kebodohan tu tanya. Ceritanya bila ada seorang sahabat Rasulullah dalam keadaan kepalanya tercedera, dia mimpi berjunub. Mimpinya menyebabkan dia kena mandi junub. Mimpi. Jadi bila nak mandi junub, kepala cedera, kena air tak boleh. Tanya kawan-kawan dia,
Macam mana aku nak mandi wajib? Lalu kata mereka, kami tak tahu cara lain melainkan mandi je lah. Kena mandi juga. Kawan ni mandi, mati. Itu kena tempat cedera, mati. Sampai kepada Rasulullah maklumat ini. Nabi kata, moga Allah Ta'ala juga memusnahkan kamu sebagaimana kamu musnahkan kawan kamu. Kenapa kamu tak tanya? Kenapa tak tanya pakai agak-agak? Tanya. Miftahul ghayyi soal. Anak kunci pada kebodohan tu tanya. Tapi maknanya budaya tak suka tanya. Ni budaya orang bodoh. Budaya tak suka tanya, budaya orang tak taksub. Budaya orang tak tanya ni budaya diktator. Budaya tak tanya ni juga ialah budaya golongan yang kita katakan mensyirikkan Allah. Tapi Islam datang dengan persoalan, dengan tanya. Kan itu kita nak damping orang ni sebab apa? Bukan nak taksub dengan dia, kita nak tanya benda yang kita tak tahu jawapan. Maka dengannya kita tenang. Oh, itu sebab. Kenapa Islam benarkan yang ni? Kenapa Islam larang yang ni? Kenapa Allah suruh yang ni? Kenapa Allah larang yang ni? Semuanya ada sebab. Semuanya maklum. Kenapa kita kena tutup aurat banyak ni? Kenapa kita sembahyang kena rapat sah? Mesti kita tanya soalan tu. Kerana para ulama sentiasa ada jawapan. Kalau dia belum ada jawapan, dia kena cari jawapan. Oh, saya pun tak tahu juga. Tanya. Itu Imam Muslim. Satu hari ditanya oleh muridnya, Tuan Guru, hadis ni siapa keluarkan? Oh, saya tak perasan pula ni. Walau ada alim ni. Saya akan jawab esok. Balik rumah, kunci bilik, cakap dengan isteri dia, jangan seorang kacau aku. Aku sibuk untuk jawab soalan. Tengok depan pintu ada buah kurma. Ni siapa bagi? Buah siapa ni? Ni ada orang bagi kat kita. Masuk dalam bilik, tutup pintu. Bini pun tak boleh masuk. Sebab apa? Nak jawab soalan. Maka dia tak tidur semalaman untuk menjawab soalan. Kerana seorang alim tadi, tanggungjawab utama dia lah jawab. Bukan aja orang cakap macam dengar lah, Tok Guru kata. Tak, dia akan beritahu mana alasan. Sebab kita tak pernah ajar seorang tadi menerimanya telang bulat, melainkan alasan. Cuma alasan kita beri berbeza-beza dari sudut kemampuan. Ada orang tu kemampuan dia kuat, maka alasannya lebih detail. Kalaulah sekiranya orang tu tak kuat, alasannya ringkas tapi cukup memadai. Sebab itu tuan-tuan kita kena ada keinginannya bertanya. Kalam itu kalam yang baik. Bukan bagi orang bertanya, dia akan mendapat 4 lapis pahala. Pahala tanya, pahala jawapan yang diperolehi, pahala orang dengar jawapan yang didengari, dan pahala orang beramal dengan apa yang ditanya. Kalau tuan-tuan tanya, 4 pahala dapat. 4 peringkat pahala. Peringkat pahala pertama, soalan itu sendiri. Yang kedua, jawapan yang diberikan itu pahala. Yang ketiga, orang dengar, orang lain pun dengar sekali dapat pahala. Kita tanya, nampak macam kita bodoh, sebenarnya semua bodoh. Tapi seorang wakil orang bodoh tanya. Yang lain tak nak ngaku. Dek seorang ni tanya, orang lain semua jadi tahu. Tengok, mudah dapat pahala. Dengan soalan dia, dijadikan semua orang ni. Dia tanya seorang, akhirnya dalam hadis tu kalau ada 40 orang alim dengan soalan dia. Oh, baru saya tahu. Tapi kan tak terfikir pula tak tanya, kawan kita tanya. Ada untung orang tanya. Dan yang keempat, beramal dengan soalan. Dah tahu, kita pun beramal. Tanya tentang korban Ustaz, apakah korban kena buat tiap-tiap tahun? Soalan. Ustaz pun jawab, ya, tiap-tiap tahun. Kan Nabi SAW buat tiap-tiap tahun, kerana kelebihannya sekian. Orang, ingat ke sekali seumur hidup. Tahun ni kita start lah buat tiap-tiap tahun. Lihat pahala dia. Seorang tanya, maka dijawab, dapat pahala. Dengar semua, dapat pahala. Tiba-tiba orang pakat korban kerana soalan dia. Oh, saya ingat ke sekali seumur hidup korban, rupa tiap-tiap tahun. Maka orang pun pakat korban. Adakah pahala setiap orang korban dia dapat? Kerana itu tanya soalan. Belajar, tak ada fikir hari ni nak tanya apa. Kalau kita tak ada benda nak tanya, bohong. Ada benda nak tanya, tanya. Kalau tak mampu tanya, cari jawapan pada pertanyaan kita. Baik, saya tanya, saya nak jawab sendiri. Cari jawapan. Pokok barangkali ada dalam fatwa-fatwa ulama kita.
dalam tulisan-tulisan ulama kita. Kenapa Ustaz dia sebut hari putih Ustaz? 13, 14, 15 hari putih. Sebab putih ke dia ataupun maksudnya? Kenapa sunat puasa hari ni? Kenapa? Dalilnya. Paling kurang dalil yang paling mudah yang kita tahu. Kenapa Ustaz kita hari raya tak boleh puasa? Apa duk fikir hari raya tak boleh puasa? Kenapa pula sekiranya setengah orang tu hari raya dia boleh puasa, setengah orang tak boleh puasa? Tanya sebab apa? Oh, ada orang sesat punya. Dia tahu. Taklah kita kata khilaf, semua khilaf. Tak, satu, ada benda khilaf, ada benda sesat. Ada orang kadang-kadang mengambil mudah, itukah khilaf ulama ku? Kan itu sesat. Jadi kita kena beza antara khilaf dengan sesat. Ada orang buat tidak dengan pandangan mana-mana ulama atau dengan mana-mana dalil, melainkan kerana kebiasaan dia buat macam tu. Maka belajar untuk tanya. Yang keempat kata ulama, iaitu percakapan untuk urusan duniamu. Cakap pada benda urusan dunia kita. Kalau kita orang bisnes, cakap hal bisnes kita lah. Kalau kita cikgu, cakap hal tanggungjawab kita cikgu, yang kita cakap tu dapat pahala. Kita tak bagi saya Ustaz tak cakap ini tak ada kaitan saya. Itu ada kaitan. Itu urusan dunia. Suami nak beritahu pada isteri satu perkara, isteri nak beritahu pada suami satu perkara, itu bercakap. Itu perkataan yang tidak memberi mudarat apa-apa, yang memberi manfaat pada kita. Maka demikian mereka menilaikan percakapan tadi cuma pada 4 perkara. Itu bercakap berkaitan dengan zikir, dengan baca Quran, bercakap tentang ilmu, dan bercakap pada urusan dunia yang perlu mereka tuturkan. Maka mereka akan tuturkan. Lihat kata Syekh Abdul Qadir, dia kata orang yang teguh Islam dan benar keyakinan, maka dia tak akan membuat apa yang mengait dirinya dengan meninggalkan apa yang tiada mengait. Dia tak mungkin dalam keadaan dia buat benda-benda yang ada kait, dan dia juga buat benda yang tak ada kaitan. Tak, dia memang salah satu. Dia tak mungkin dia buat pahala, dia pun buat dosa. Tak, dia mesti tinggalkan dosa untuk buat pahala. Orang beriman, dia tak boleh buat dan apa yang disuruh, dan juga buat apa yang dilarang. Tak, dia mesti satu je, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Ada orang tu Ustaz, dia ni benda kait pun dia buat, tak berkait pun dia buat. Tak mungkin sempurna sampai ditinggal benda tu. Ada orang Ustaz, dia semayang, dia puasa, tapi riba pun dia buat. Tidak sempurna Islam sampai ditinggal semua. Kalau saya dalam hidup saya buat benda-benda yang kait dengan kehidupan saya, agama dan sebagainya, tapi saya masih lagi buat benda yang tak dikaitan, saya mesti tinggalkan untuk mencapai orang Islam yang sempurna. Dipanggil sebagai orang Islam yang hasuna islamuh, yang elok Islamnya. Kerana orang Islam yang elok Islamnya, apa kelebihan dia? Pahala setiap perbuatan yang dibuat Allah ganda pahala dia berbanding orang Islam lain. Tanda kita percaya, orang kalau dia tu CEO, gaji dia lain daripada bekerja awam, walau masuk kerja sama. Orang manager dengan pekerja am masuk sama, gaji sama tak sama. Kenapa? Sebab dia manager. Orang ada ijazah dengan tak ada ijazah, oh ini tinggi, walaupun kerja nampak macam sama. Dia ijazah, gaji dia tinggi. Baik, orang beriman bila buat amalan kebaikan, pahala tak sama. Si A dia sedekah 100 dengan si B sedekah 100, tak sama pahala, walau nampak 100. Kan levelnya si Allah berbeza. Yang ni sembahyang 2 rakaat dengan yang ni sembahyang 2 rakaat, berbeza. Sama Ustaz, 2 tak sama. Orang yang sempurna Islamnya, pahalanya lebih besar. Jadi kalau kita buat ibadat dan kadang kita tidak terjebak dengan benda larangan Allah, saya pun tak pernah buat benda yang tak ada kaitan dengan saya, pahala saya buat lebih besar daripada orang yang buat ibadat dan masih sama dia buat benda kesalahan yang lain. Sebab tu tuan-tuan, kita nak mencapai tahap kesempurnaan Islam, dia panggil hasunah Islam. Dan orang yang sempurna Islamnya juga, Allah akan tukar kejahatannya jadi baik. Faulaika alladhi, kata Allah, faulaika, mereka lah orang yang yubaddilullahu sayyiatihim hasanah, Allah tukar jahat dia jadi baik. Baik, macam mana tukar jahat jadi baik? Baik, dia mungkin buat salah, dia dengan cepat taubat,
dengan cepat menyesal, tak tunggu masa yang panjang dan lama. Dek kerana begitulah, maka Allah gantikan kesalahan yang dibuat tadi dengan kebaikan yang lebih banyak. Maka ini kelebihan orang Islam sempurna. Kalau orang tu Islam tak sempurna, dia buat jahat lama, bertahun baru taubat. Kerana Islam ni tidak sempurna. Kalau orang tu Islam sempurna, dia buat sikit salah, dia cepat sedar. Ini disebut oleh Allah dalam Quran. Innal ladzina amanu wattaqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang beriman dan bertakwa, bila diganggu saja oleh syaitan, dia cepat sedar dan keadaan dikembali pada Allah dengan sebenar. Ada orang kita tengok dia buat dosa, dia tahu salah tapi tak sedar-sedar, dia buat lagi. Dia tengoklah nanti saya taubat. Ada orang dia buat je, dia terus nak taubat. Dia tak tunggu masa lama. Sekarang dia taubat. Dia tak tunggu tahun depan ke, pergi haji lah baru taubat. Tak, saya taubat. Saya tak tahu bila datang malaikat maut. Dan yang ketiga, orang-orang yang sempurna Islam ni, tadi kita sebut pahalanya berganda. Kejahatannya akan ditukar jadi kebaikan kalau dia buat sana. Dan orang yang sempurna Islam, orang yang paling dekat dengan Allah. Kita cerita dekat dengan Allah, dekat. Yang paling dekat, yang sempurna Islam. Tuan-tuan, kita kalau nak beli barang, cari yang sempurna. Tuan-tuan order kereta, tayar sebelah tak pasang lagi, kita tak nak. Walau kereta tu jenama mewah. Sebab apa? Belum sempurna. Kadang-kadang kereta tu belum ada nombor pelik pun kita tak nak. Sebab apa? Nombor pelik tak ada. Atau kereta tu ada insurans belum beli, pun tak nak jalan atas jalan raya. Belum sempurna sampai disempurna. Sama juga kita jadi orang Islam, kita nak sempurna. Kalau kita jadi orang Islam tak sempurna, maka ibadat kita terjejas. Dan di antara sempurna Islam tadi, belajar tinggal perkara yang tiada kaitan dengan kita. Sebagai kata Syekh Abdul Qadir. Kemudian kata Syekh lagi, melakukan apa yang tiada kena mengena dengan dirinya itu adalah kerja orang kurang kerja, orang tak ada kerja, yang suka omong kosong yang diharamkan keredaan Tuhan, orang yang sibuk pedulikan hawa lain tentang Allah tak redha. Kita dah sebut kata-kata Hasan al-Basri. Allah tak redha, diharam mendapat keredaan Allah Ta'ala. Kerana dia ini buat benda yang Allah tak suruh, tinggal benda yang Allah suruh, maka dia dihalau dengan kebodohan yang tadi, maka dia tak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat apa-apa. Dan sebab tu kita perhati, bila Allah beri umur kita dengan umur tertentu, supaya apa? Supaya kita peduli hal kita, jangan peduli hal orang lain yang sampai jejas umur kita. Kita ada satu umur yang tak akan berubah. Saya mungkin dapat umur 50, 60, 70, bergantunglah Allah nak beri. Maka umur tadi, kalau saya sibuk dengan hal orang lain, maka habis umur saya. Tuan-tuan bayangkan banyak mana habis masa kita duk tengok TikTok orang lain. Banyak mana masa kita duk habis tengok Facebook orang lain yang tak ada faedah. Kita tak cerita yang ada faedah, yang tak ada faedah. Banyak mana masa kita duk habis tengok Telegram orang lain, tengok Instagram orang lain, hanya nak tahu dia makan apa, nasi lemak ke nasi dagang. Ni berjam-jam kita duk tengok, tahu pergi masa kita. Kalau benda yang kita tengok tu bermanfaat, tak apalah, ada manfaat Ustaz. Sebab kita pun nak bisnes, kita pun nak tahu ilmu-ilmu bisnes. Kerana benda tu ada yang baik. Semua benda tuan-tuan ada baik, ada buruk. Yang tengok Facebook ada banyak benda baik, tapi banyak juga yang buruk. Yang tengok TikTok ada banyak benda baik, dia ajar tu, ajar benda ni, tapi ada juga benda yang buruk, mungkin banyak. Maka kita kena tahu macam mana nak manfaatkan waktu, supaya kita tak melakukan apa yang tiada kaitan dengan agama kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kerjamu dengan dunia memerlukan niat yang baik. Baik, bagaimana cara kita nak jadikan amal tadi, nak jadikan perbuatan kita benar-benar bermanfaat untuk kita. Setiap kerja perlukan niat yang baik. Bila benar niat kita, maka akan datanglah apa yang berkait dengan kita untuk kita buat. Ini penting, niat yang baik. Kalau tidak, kita akan terkutuk. Kemudian katanya lagi, yang kedua, macam mana kita nak buat amalan yang memang ada kaitan dengan kita. Niat. Yang kedua, berusaha bersihkan hati kita. Hati bila kotor, dia tak kerti beza ni hal kita ke hal orang lain. Ini maklumat penting untuk kita ke atau tak penting?
Maka bila bersih hati, kita tahu mana baik, mana yang tak perlu kita ambil peduli. Kemudian berusaha mendapat makrifat, yakni ilmu. Berusaha untuk dapat ilmu dengan kuliah, dengan belajar, dengan membaca, berusaha. Apa yang menghalang kita daripada mendapat ilmu, cuba tangani dengan baik. Yang halang kita, tuan-tuan ingat, setiap benda baik, syaitan duduk di jalan-jalannya. Dia akan menghalang kita untuk dapat kebaikan, kepahaman sebenar, kesungguhan. Sebab itu menuntut ilmu perlukan suatu muhasabah untuk jadikan ia lebih baik. Kadang-kadang kita tengok ada orang mengaji 20 tahun, ada orang mengaji 3 tahun. Yang belajar 3 tahun lebih baik daripada yang belajar 20 tahun. Maka kita kena muhasabah macam mana nak jadi macam tu. Jangan kita mengaji 20 tahun teruk pada yang mengaji setahun, yang setahun lagi faham. Perkara ini perlu kita muhasabah supaya kita benar-benar menjadi orang yang termasuk golongan Islam sempurna. Ingat, jaga niat, bersihkan hati kita, dan cari makrifat, berusaha untuk mendapatkan makrifat. Kemudian kata Syekh, cara kita nak bersihkan hati kita, anggota badan kita, zahir dan batin kita, ialah dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini selalu ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir. Kerana sufi kita berdiri atas Quran dan sunnah. Sebab itu bila ada je golongan tarikat yang sesat, kan dia menyimpang dari hal ini. Tarikat yang benar, dia menjadikan Al-Quran dan sunnah teras. Kerana mereka lah orang-orang yang benar-benar mendidik hati sayang pada Allah dan cinta pada Nabi SAW. Maksudkan mereka membelakangi perintah Allah. Tapi kalau ada orang tanam tasawuf langgar perintah Allah, ini bukan tasawuf. Kan tasawuf sebenarnya melazimi dua ilmu ini. Dia akan lazim betul-betul ilmu ini supaya dapat membersihkan. Ya, waktu tuan-tuan bersihkan anggota badan, bukankah kita guna ilmu daripada sunnah Nabi yang ajar kita cara bersih badan? Demikian juga bersih hati. Waktu kita belajar perkara rukun solat, belajar daripada mana sumber? Sunnah. Demikian juga solat yang berkait hubungan kita dengan Allah. Maka juga dengan sunnah Nabi, dengan Al-Quran. Maka ini yang sebenarnya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, pakai akalmu. Baik, pakai akalmu. Kalau kita tak pakai akal, kita lupa amalan kita ini untuk orang yang ingat mati. Kita lupa bahawa kita akan bertemu dengan Allah. Kita lupa kita akan dihisap oleh Allah. Guna akal. Guna akal betul-betul. Buat amalan kita nak buat ini untuk menghadap Allah. Buat apa kita buat amalan yang tak penting, duk peduli hawa lain? Gunalah akal. Kita tahu kita akan dihisap oleh Allah. Hisap punya hisap, masa kita habis duk peduli orang lain, kita tak baiki diri kita. Maka gunakan akal kita. Bimbanglah kita dengan soal jawab Allah pada hari akhirat kelak. Hati yang sebenar, kata Syekh Abdul Qadir, dia akan penuh dengan tauhid. Maksudnya kita ada urusan banyak ni untuk hiaskan hati kita. Dia umpama hari raya, kita tak fikir rumah orang lain, fikir rumah kita untuk dihiasi dan dibersihkan. Ni kita ada hati yang merupakan rumah orang beriman. Maka kita kena fikir macam mana kita nak penuhi dia dengan tauhid yang sebenar. Maksud tauhid, yakni mengagungkan Allah yang esa, tanpa memandang pada makhluk, tanpa bergantung pada makhluk, melihat Allah. Kemudian tawakal, yakni menyerahkan urusan kita pada Allah. Kemudian yakin kita, yakin. Bila Allah yang cakap, ya yakin kita. Kemudian taufik, iaitu kekuatan dalam buat ibadat. Kita kena sentiasa minta kekuatan buat ibadat. Kalau kita mana kita buat kebaikan rasa lemah, maka takutlah kita bila ibadat ini akan hilang. Sebab ibadat ni dia tak hilang sekaligus, dia tak hilang mendadak. Dia hilang mula-mula dengan lemah. Lemah macam mana? Backmu bosan, dia nak hilang lah tu. Dulu rajin untuk ilmu dah bosan, nak hilang. Dulu saat saya kamu untuk ilmu teruja, nganga mulut. Hari ni mulut nganga juga, tapi cara lain nganga dia. Maka kita perlu tahu macam mana cara untuk dapat taufik tu. Kenapa hari ni taufik kita dah tak kuat? Kerana kita bila sebut taufik, iaitu Allah Ta'ala kuatkan tubuh kita, kuatkan semangat kita untuk buat benda baik. Kenapa hari ni kaki kita berat nak melangkah majlis ilmu? Berat semua. Kenapa hati kita tidak lagi rindu majlis ilmu macam dulu? Dulu rindu. Ni tak rindu lah.
Kalau ustaz mati awal pun okey juga rasa. Macam tu, dia tak rindu. Maka ini tidak ada taufik. Kaki nak melangkah ke masjid pun payah. Ini tak ada taufik. Nak bangun malam pun payah. Allah malas ni bangun malam. Mana Allah dah tarik taufik. Dulu boleh bangun malam. Nak baca Quran pun malam. Taufik. Minta dengan Allah taufik. Minta Allah beri taufik pada kita. Jangan mentang-mentang kita lemah, kita pun buat. Biarlah dah lemah, saya tak semangat. Tetapi jangan, itu musibah. Hidup kita ni untuk buat kebaikan, bukan bosan dengan kebaikan buat. Sebab itu orang dulu bila bosan satu kebaikan, dia akan buat sesuatu untuk seronok balik. Contoh kalau kita tengok, saya ambil contoh KFC lah. KFC. Kita kan memang ayam paling popular, ayam kita sebut spicy. Ayam tu memang wajib ada. Tapi kadang-kadang kita tengok dia tukar ayam perasa lada hitam, ayam perasa sekian. Untuk berapa bulan dia akan tukar. Bulan lama dia back to normal balik, spicy balik. Saya pun tanya dengan seorang hamba Allah yang bahagia ni. Saya kata ayam tu tak sedap lah. Kenapa buat ayam tak sedap? Saya suka ayam spicy. Dia kata, ustaz, kita sengaja buat tak sedap supaya rindu balik benda sedap. Buat dulu untuk jadi dia rindu balik yang sedap. Jadi naik balik sih. Naik balik sih. Maksudnya tuan-tuan, kita ada benda yang asas induk. Melakukan ketaatan pada Allah ini induk kita. Tapi kadang-kadang datang jemu. Datang. Dengar time kuliah datang jemu. Nak besok jemaah datang jemu. Ada. Buat sesuatu sehingga kita semangat balik. Buat macam mana? Terpulang pada masing-masing. Ada orang caranya dia kena balik kampung dulu 2 hari. Baru dia semangat balik. Dia okay, buat. Ada orang dia mungkin kena pindah-pindah tempat. Baru dia semangat balik. Kadang duduk dekat rasa macam malas. Duduk jauh sikit, pindah jauh. Maka semangat. Semua orang kena tahu macam mana nak buat. Abdullah bin Abbas, dia ajar tafsir. Tuan-tuan, nak khatam Quran ni bukan senang, tafsir. Anak murid dia nama Mujahid, khatam 3 kali. Khatam belajar tafsir 3 kali. Sebelum dia menjadi ulama, tafsir yang hebat. Mujahid bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Ibnu Abbas dia tahu anak murid dia mungkin jemu. Tengah ajar tafsir, okay, stop. Bawa kitab syair. Kita belajar syair. Lepas tu tafsir balik. Kenapa dia buat begitu? Supaya tak bosan dengan tafsir. Setiap orang dia bisa ada kaedah dia. Apa kaedah? Ustaz, saya kalau belajar rasa tak bersemangat lah. Buat kaedah lain. Kita catat. Kita tulis biar lebih semangat. Tulis pun tak semangat. Kita lukis pula, lukis. Biar jadi semangat. Payah sangat tulis pun mengantuk, lukis. Atau barangkali kita buat cara baru, kita rakam pula, jadi semangat sikit. Misalnya, semua orang perlu ada cara dia. Kalau dia tak ada cara, maka ikut cara kawan dia yang mungkin sesuai dengan dia, untuk dapat taufik. Kemudian kena penuhi hati ni dengan ilmu, kemudian dengan iman. Maka dengan kata lain, kita sibuk sebenarnya, sibuk untuk hiasi hati kita, rumah kita dengan pelbagai kewajiban ini, sehinggalah kita hampir dengan Allah Ta'ala. Dan seorang bila hampir dengan Allah, tandanya dia tidak berhajat pada makhluk. Dia tak bergantung pada makhluk. Bukan maksud dia menghina, disombong makhluk, bukan. Maksud berhajat, dia tak perlu banyak masa dengan makhluk, melainkan dengan Allah. Dia tak perlu guna pengaruh makhluk, melainkan doanya pada Allah. Dia tak nampak makhluk yang bagi rezeki atau datangkan mudarat, melainkan Allah. Namun dalam masa yang sama, bila kita sebut buat makhluk dalam pandangan mengharap, tetapi bukan maksud menghina orang. Walau budak kecil dia tak hina. Ini orang benar-benar kuat iman dengan Allah, dekat dengan Allah. Dia tak menghina walaupun budak kecil. Namun kalau orang tu kafir dan fasik, maka dia ialah orang yang dia akan hina sepanjang hidupnya. Sebab Allah sebut dalam Quran, Allah sebut watak orang yang paling mulia di sisi Rasulullah, yani para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, keras dengan orang kafir dan berlembut dengan orang-orang yang beriman. Tentang orang kafir, kita tengok mereka sentiasa keras dengan orang Islam. Keras. Tengok apa berlaku di India sebagai contoh. Keras. Tak ada kompromi, nak sembilan lembu memang tak boleh. Semua masjid didakwanya bekas kuih, semua. Maka dia nak robohkan semua masjid. Nak halau semua orang Islam daripada India. Keras mereka. Tiba-tiba kita nak berlembut dengan orang keras, kita akan keras. Kerana keras mereka pada batil, keras kita dengan iman pada Allah.
Sebab itu bila berlembut pada manusia umum, tapi pada yang kafir, yang fasik, yang menentang Allah, kita tak boleh berlembut. Allah marah, kita tunjuk lemah atau tawaduk depan orang kafir dan orang fasik. Ada waktu kita kena tunjuk sombong, maksudnya nampak gah pada siapa? Orang kafir yang menentang Islam, yang menghina Islam, dan orang-orang yang fasik, yang sentiasa berbangga dengan maksiat. Ini kena keras. Dan orang-orang yang kita katakan suka melakukan pendustaan pada agama. Sikap orang beriman yang dekat dengan Allah, orang-orang yang lain kita hormat, kita muliakan. Tapi yang menentang agama Allah, kita tidak berkompromi dengan mereka. Kita tegas, sebagaimana tegasnya para sahabat, bukan tegasnya umat-umat terpilih dalam menjaga agama Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.